Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada petang ni secara langsung menerusi platform FB Live SME Corp Malaysia sempena Minggu PKS 2021. Saya Hairul Nizam bin Muhammad Jan akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu kelebihan pensijilan HACCP dan GMP kepada perusahaan kecil sederhana PKS. Pernah dengar tentang pensijilan HACCP dan GMP tetapi tidak tahu kepentingannya? Baik, bersama kita pada petang ini, dua orang panel yang kita jemput khas bagi berbicara dan berkongsi maklumat berkaitan Recording in kepentingan progress. pensijilan HACCP dan GMP kepada PKS. Diperkenalkan panel kita yang pertama iaitu Encik Osmi Rizan bin Melan. Beliau yang lebih mesra dikenali sebagai Encik Os, merupakan pengarah urusan kepada Synergy Certification Sdn Bhd. Selamat datang Cik Os. Selamat datang. Okey, yang kedua diperkenalkan Puan Nurul Nadiah binti Muhammad. Beliau merupakan tenaga pengajar sekaligus selaku juru audit sistem pensijilan pengurusan keselamatan makanan Food Safety Management System Synergy Certification Sdn Bhd. Selamat datang Puan Nurul. Terima kasih, selamat datang. Baik, sesi ini kita mulakan dengan menjemput Encik Os untuk menyampaikan sedikit taklimat beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start sila. Dengar Cik Harul? Nadia slide. Okey. Teruskan tak? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Okey. Salam mufakat Johor. Okey. Okey, nama saya perkenalkan dulu, nama saya Osmi Rizan bin Haji Melan, okey, daripada Synergy Certification Sdn Bhd. Okey, HQ di Johor Bahru.
dan di marketing di Cyberjaya di Malaysia. Okey. Syarikat kami ni, okay, next. Okay, this latar belakang sedikit Synergy Certification. Okay, kita establish, maksudnya kita tubuhkan pada 2014. Okay, we are local company. Kita ni adalah local company. Satu certification body bertaraf antarabangsa yang didaftarkan pada 2014. It is our slogan. We are very professional dalam bidang ini. Dan kita adalah certification body yang meluluskan pembandanan untuk ISO, okay, HACCP, JMP, semua sekali lah untuk persijilan di atas accreditation by Malaysia Standard, BSM. Okay, next. Okay, this is our product. Okay, di our product kita ada ISO 9001, 14000, 35000, JMP, HACCP dan ISO 22000. This is our product yang kita ada program ini yang kita boleh recognize sama level dengan international punya certification. Okay. Okay, this our kelebihan persijilan certification, Synergy certification ini, kita ada boleh buat untuk LHDM pertukaran. Sebab apa? Kita register dengan, kita di accreditation oleh Malaysia Standard. Jadi one of the benefits, siapa yang ambil local punya certification body yang di-recognize oleh Malaysia Standard, kita ada tax deduction daripada LHDN, dan then kita untuk application pun kita very fast action in term our strength, and then kita punya capability, everything semua in very professional, and then kita punya untuk action tu sangat cepat, efektif. Okay, next. Okay, this is our client. Okay, our client ini klien yang mana daripada micro pergi ke menaik taraf, daripada dia hanya ada halal. Okay, sekarang this is our client. Kita ada DNS, kita ada Onimal, kita ada sini Ali Cafe. Ini klien-klien yang kita buat daripada dia micro hingga hanya ada halal. Selepas itu mereka upgrade pergi ke HACCP dan JMP. Okay, next. Okay, kita juga adalah rakan strategi daripada SME Corp tu sendiri. Okay, Matrade, Mara, CIB, PUJB, HRDF, MPC, Tekun, Mari dan SDC, Halal Development Corporation. Okay, itu saja pengenalan saya daripada Synergy Certification. Synergy Certification adalah company, local company bertaraf antarabangsa yang kita ada recognize daripada Malaysia Standard dan juga IAF, Internal Accreditation Forum, yang mana CB body di dalam kluster itu. Okay, sekian, saya serahkan kepada Cik Hairul balik untuk seterusnya dibincangkan. Terima kasih kepada Encik Os atas taklimat pengenalan itu tadi. Jadi siapa kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk tahu lebih lanjut berkaitan dengan Synergy Certification ni, boleh berhubung dengan pihak Synergy Certification. Okey, seterusnya kita jemput pula Puan Nurul dengan taklimat beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Nizam. Okey, saya akan menyambung daripada Encik Osman Rizan berkenaan dengan kelebihan persijilan GMP dan juga HACCP.
Okay. Ini adalah topik yang kita akan bincangkan petang ni mengenai kepentingan dan juga faedah pensijilan HACCP dan juga pensijilan GMP kepada PKS, kepada syarikat industri kecil dan sederhana. Sebelum tu saya perkenalkan juga, nama saya Nurul Nadia binti Muhammad, sedikit mengenai akademik, kepakaran dan juga pengalaman industri saya, juga mengenai kelayakan saya dalam bidang pensijilan, jaminan keselamatan makanan dan juga halal. Jadi hari ini saya akan berkongsi lebih lanjut mengenai latar belakang pensijilan JMP dan juga HACCP dan juga kepentingan pensijilan kepada industri kecil dan sederhana di Malaysia. Untuk sepanjang taklimat hari ini, saya akan sentuh berkenaan dengan dua topik, iaitu pertama latar belakang pensijilan supaya kita lebih fahamlah mengenai HACCP dan juga GMP. Kedua, apakah kepentingan pensijilan kepada industri kecil dan sederhana di Malaysia. Jadi kita nak tahu apakah kepentingan adanya pensijilan untuk syarikat-syarikat. Okey, pertama saya akan masuk dulu kepada latar belakang sistem pensijilan HACCP dan juga pensijilan GMP. Apakah sistem pengurusan keselamatan makanan? Jadi dari segi definisinya, apakah sistem pengurusan ni? Sistem pengurusan keselamatan makanan atau juga lebih dikenali sebagai Food Safety Management System. Dia adalah satu sistem di mana sesebuah organisasi ataupun syarikat dalam syarikat makanan, bila kita menghasilkan makanan, kita nak pastikan produk makanan kita adalah selamat apabila dihasilkan. Apabila siap tu dia selamat untuk dimakan oleh pengguna. Jadi kita perlu ada satu sistem, iaitu kita panggil sistem pengurusan keselamatan makanan, ataupun sekarang kita ada banyak sistem pensijilan termasuklah GMP dan juga HACCP. Dan sistem ini adalah terpakai untuk semua jenis organisasi makanan, tidak mengira saiz. Maksudnya boleh diguna pakai, boleh dipersijilkan daripada peringkat mikro sehinggalah yang ke atas lah. Okey. Kita akan tengok juga, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita akan tengok juga piramid sistem pengurusan keselamatan makanan. Bermula daripada asasnya, yang asasnya kita ada pensijilan mesti yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian kita ada GMP. Jadi pihak Synergy Certification adalah salah satu certification body, badan pensijilan yang diiktiraf di bawah Jabatan Standard Malaysia untuk mempersijilkan GMP dan juga HACCP. Jadi GMP ni adalah singkatan untuk Good Manufacturing Practice. Mungkin ramai yang di luar sana tahu, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai amalan penghilangan yang baik. Dan kemudian kebiasaannya syarikat akan memohon dulu mesti, kemudian upgrade kepada GMP dan juga upgrade lagi kepada sistem pensijilan HACCP. GMP adalah lebih kepada persekitaran produk, penghasilan persekitaran yang baik untuk menghasilkan produk, mewujudkan persekitaran yang baik untuk menghasilkan produk, dan HACCP adalah satu pensijilan yang khusus, yang fokus kepada keselamatan produk tersebut. Jadi kebanyakannya akan update lah daripada mesti GMP dan HACCP dan kemudiannya kepada ISO. Tetapi ada juga yang daripada dia terus memohon HACCP, kerana HACCP ni sebenarnya merangkumi GMP dan juga mesti. Okey. Dan seterusnya kita tengok apakah masalah yang selalu dihadapi oleh industri makanan. Sedia maklum, saya rasa anda semua pun industri sedia maklum bahawa kita ada banyak masalah sepanjang penghasilan proses makanan. Apakah masalah yang kita hadapi? Pertama, analisa dan kawalan risiko ataupun hazard. Hazard ni kita rujuk kepada bahaya. Dari segi definisinya, hazard adalah bahaya. Jadi sebab di dalam industri makanan kita nak pastikan produk makanan adalah selamat. Jadi antara cabaran yang dihadapi oleh industri makanan di Malaysia dan juga di seluruh dunia adalah macam mana cara kita untuk mengawal hazard, mengawal bahaya dalam produk makanan tersebut. Kemudian kita tengok juga kedua, apakah masalah lain yang dihadapi termasuk juga semasa pemprosesan produk. Ada banyak proses-proses daripada awal sehingga akhir untuk menghasilkan produk dan di setiap proses perlu ada kawalan. Jadi bagaimanakah kita nak kawal produk, kawal pemprosesan dengan lebih baik, kita akan tengok selepas ini. Kemudian antara masalah yang dihadapi juga termasuklah produk dah siap nak hantar kepada pelanggan.
Jadi kita perlu ada sistem. Itu adalah antara masalah yang selalu dihadapi. Jadi bila adanya pensijilan, kita dapat kawal lebih baik tentang selepas produk siap sehinggalah hantar kepada pelanggan. Kemudian bila kita hantar kepada pelanggan, semestinya akan ada risiko-risiko semasa penghantaran. Contoh bila kita menghantar produk yang sejuk beku, frozen, dia perlu ada kawalan suhu yang sesuai. Jadi macam mana nak pastikan kawalan tersebut adalah sesuai semasa penghantaran setiap jenis produk. Produk yang berbeza memerlukan ada risiko yang berbeza dan memerlukan sistem kawalan yang berbeza. Okey, seterusnya dari segi kawalan bahan mentah dan pembekal. Yang ini dia berkait, iaitu kita nak menghasilkan produk yang selamat, kita perlu pastikan bahan mentah adalah selamat dan berkualiti. Jadi untuk dapatkan bahan mentah yang berkualiti, kita kena pastikan pembekal adalah berkualiti lah. Pembekal kita dapat membekalkan bahan makanan, bahan mentah yang berkualiti. Jadi ini adalah antara cabaran yang selalu dihadapi oleh industri. Satu lagi tak lupa juga adalah traceability. Traceability ni adalah kebolehkesanan produk. Contoh produk dah siap, kita nak kesan balik produk. Contohnya ada customer complain produk tu ada masalah. Jadi kita nak kesan balik produk itu, kita nak tarik balik produk ataupun kita nak kesan produk tu sebenarnya diproses pada bila, pada tarikh bila, dan dihantar kepada customer-customer yang mana, menggunakan bahan mentah yang mana. Jadi itu adalah kita panggil kebolehkesanan produk. Dengan adanya sistem keselamatan dan kualiti makanan, sistem pengurusan keselamatan makanan, sepatutnya anda dapat mengatasi masalah-masalah sebegini. Okey, jadi bila adanya isu-isu keselamatan makanan, isu keselamatan makanan ni akan melibatkan keselamatan. Kita nak pastikan produk kita selamat tetapi ada isu keselamatan. Jadi bila berlakunya masalah-masalah yang tadi, akan ada isu-isu yang boleh menyebabkan kita perlu tarik balik produk. Bila tarik balik produk, semestinya akan menaikkan kos. Dan akan ada banyak proses-proses yang selepas tu yang perlu kita buat kan untuk menarik balik produk. Mengambil balik produk yang telah kita hantar, kita nak ambil balik produk kerana produk tu telah rosak. Jadi bila ada isu juga, kita akan menyebabkan produk kita rosak, pelanggan, customer kita, klien kita tidak yakin dengan produk kita. Jadi itu adalah antara kesan-kesan lah yang ada disebabkan oleh berlakunya isu keselamatan makanan. Okey. Dan apakah langkah penyelesaiannya? Langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah tadi adalah dengan mewujudkan satu sistem pensijilan, sistem pengurusan keselamatan makanan. Dan sebenarnya kalau ingat lagi tadi ada piramid makanan, kita ada banyak sistem pensijilan dan kebiasaannya kita bermula daripada GMP. Tapi langkah pertama industri makanan, syarikat makanan di Malaysia sebelum nak mohon pensijilan, kita perlu mematuhi juga arahan ataupun kita ada peraturan kebersihan makanan 2009 di Malaysia. Jadi perlu pastikan semua industri, semua syarikat anda, bila kita ada syarikat, perlu mendaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui sistem FOSIM. Jadi boleh masuk kepada website FOSIM Malaysia, fosim.moh.gov.my untuk daftarkan premis anda. Kemudian itu adalah langkah pertama lah industri makanan. Kemudian baru kita mohon kepada pensijilan-pensijilan. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada latar belakang, background sedikit mengenai pensijilan GMP. Untuk hari ini kita akan tengoklah GMP dan juga HACCP latar belakang dia sebelum saya masuk kepada kelebihan-kelebihan yang lebih detail lagi. Pertamanya, sistem pensijilan GMP ni adalah satu set of regulation, satu guideline, satu panduan yang lebih fokus kepada penyediaan persekitaran yang baik untuk memastikan produk makanan yang dihasilkan itu adalah selamat. Kita rujuk juga GMP ni dalam bahasa Malaysia dia, tadi pun saya dah highlight juga, amalan penghilangan yang baik. Jadi sebenarnya ada beberapa elemen-elemen GMP yang perlu syarikat ada untuk layak dipersijilkan ataupun untuk mengamalkanlah sistem tersebut. GMP ni adalah program prasyarat untuk HACCP. Bermaksud kalau kita nak mohon HACCP pun kita perlu ada GMP in place, perlu ada mengamalkan sistem GMP dalam syarikat.
Okay, GMP ni dilaksanakan untuk pembuatan produk. Sebenarnya GMP ni bukan untuk makanan sahaja. Ada banyak lagi GMP, sistem GMP ni diguna pakai, termasuklah untuk produk farmasis, untuk produk kosmetik. Jadi GMP ni ada banyak, termasuk juga GMP untuk makanan. Jadi kita nak pastikan produk tu dihasilkan dalam persekitaran yang selamat. Okay, dan GMP ni dikuatkuasakan untuk memberi jaminan terhadap reka bentuk syarikat, keadaan premis, dari segi persekitarannya, dari segi pekerjanya, kemudahan, facilities, itu adalah amalan penghilangan yang baik. Okay, ini kita tengok juga elemen dan keperluan pensijilan. Kalau lihat di paparan slide saya ni, kita ada 9 elemen-elemen pensijilan. Jadi untuk dipersijilkan, untuk sesebuah syarikat melayakkan dia dipersijilkan dan untuk sijil GMP ni, dia perlu mematuhi semua syarat-syarat ni ataupun semua keperluan ini. Termasuklah dari segi reka bentuk dan kemudahan, kawalan operasi, penyelenggaraan, pembersihan, cleaning kan, termasuk juga kawalan makhluk perosak. Kena pastikan dalam syarikat tidak ada makhluk perosak. Okay. Kemudian kita perlu juga pastikan pekerja syarikat tersebut jaga kebersihan diri. Kalau tengok ini, kita ada elemen kebersihan diri. Dan seterusnya elemen pengangkutan dan pengedaran. Tadi antara masalah yang sebelum ni kita dah tengok tadi, antara masalahnya adalah produk kita dah siap nak hantar kepada customer. Jadi dalam elemen pengangkutan, syarikat akan ada SOP yang tertentu tersendiri yang akan diguna pakai untuk mengawal produk tersebut sepanjang penghantaran. Kemudian elemen keenam adalah produk informasi, termasuk juga label. Produk kita ada label, jadi label itu adalah sebenarnya label adalah satu komunikasi yang perlu kita sampaikan kepada pelanggan. Sebab kita nak pastikan label tu perlu dipastikan betul, dipastikan tidak melanggar apa-apa syarat ataupun peraturan dari Akta Makanan 1983. Jadi bila ada persijilan, pihak certification body ataupun badan persijilan akan memastikan anda juga mematuhi Akta Makanan dan peraturan makanan di Malaysia. Okey. Seterusnya kita tengok juga ada elemen latihan. Maksudnya bila ada persijilan perlu mematuhi elemen-elemen latihan, pekerja perlu ada latihan. Kalau mohon persijilan GMP adalah berkenaan dengan latihan GMP. Okey. Seterusnya tentang internal audit ataupun internal inspection. Jadi kita ada persijilan untuk memastikan semua dilaksanakan dengan berkesan. Adalah pemeriksaan dalaman dilakukan sebelum badan persijilan datang untuk audit. Dan satu lagi keperluan yang tidak kurang pentingnya adalah management review ataupun kajian pengurusan. Maksudnya kita review balik, kita kaji semula. Adakah kita dalam masa setahun tu kita buat satu kali management review untuk kaji semula adakah semua elemen telah dipatuhi. Okey, ini adalah rujukan persijilan Malaysia Standard 1514 untuk amalan penghilangan yang baik yang diguna pakai oleh semua badan persijilan yang ada di Malaysia, termasuk juga Synergy Certification Sdn Bhd. Okey. Untuk makluman yang ini adalah contoh sijil yang akan diberikan kepada anda jika dipersijilkan oleh Synergy Certification Sdn Bhd, iaitu yang ini logo HACCP yang boleh dipaparkan pada produk. Ini adalah sijil HACCP. Okey, seterusnya kita tengok kepada latar belakang ataupun background sistem persijilan HACCP. Okay, sistem persijilan HACCP ataupun ia adalah satu singkatan untuk Hazard Analysis Critical Control Point, ataupun kita juga rujuk kepada analisis bahaya titik kawalan kritikal. Kalau tengok yang tadi, GMP dia lebih kepada persekitaran penghasilan produk. HACCP akan lebih fokus kepada penghasilan produk tersebut. Dia akan lebih fokus kepada produk, kita nak tengok bahaya. Untuk HACCP ni sebenarnya dia adalah satu sistem yang sistematik untuk mengenal pasti risiko, juga untuk mengenal pasti, menganalisis risiko dan mengendalikan semua bahaya yang ada pada produk. Apakah bahaya yang ada pada produk? Contohnya kita ada bahaya biologi, kita ada bahaya kimia, bahaya fizikal, termasuklah contohnya saya bagilah biologi, contohnya ada bakteria, kimia seperti mungkin ada setengah orang yang dialergik kepada setengah makanan. Jadi kimia ni ini adalah hazard ataupun bahaya kimia yang perlu kita kenal pasti. Dan termasuk juga fizikal. Fizikal ni yang lebih mudah lah kita nampak dengan mata kasar. Contohnya dalam makanan ada jumpa besi ataupun plastik ataupun stapler. Itu semua adalah bahaya fizikal.
Dan kita perlu kawal semua bahaya-bahaya ini semasa pengeluaran, pemprosesan, pembuatan, penyediaan dan penggunaan untuk memastikan produk yang kita hasilkan itu adalah selamat. Ini adalah satu sistem hazard. Okey. Ini adalah contoh logo HACCP. Tadi logo GMP, ini adalah logo HACCP oleh Synergy Certification yang diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia. Kalau tengok di sijil ni ada logo Jabatan Standard Malaysia di sini. Okay, selain daripada logo Synergy Certification. Keperluan pensijilan HACCP. Pensijilan HACCP ni akan fokus kepada produk. Kita akan tengok bermaksud sesiapa yang ada pensijilan ni dia akan tengok setiap bahan mentah yang digunakan dan setiap proses yang digunakan dan dia akan mengenal pasti apakah bahaya. Ini adalah skop-skop ataupun klausa-klausa yang ada dalam pensijilan HACCP tersebut. Dan pensijilan HACCP ni dia akan mengaplikasikan 7 prinsip daripada prinsip 1 ini sehingga prinsip 7. Prinsip 1 adalah mengenal pasti bahaya. Kemudian anda perlu mengenal pasti yang mana satu titik bahaya. Proses yang mana satu adalah perlu anda kontrol, perlu anda kawal. Kemudian bila dah kenal pasti, kita perlu kenal pasti limit kritikal, tahap kritikal bahaya tersebut. Dan seterusnya, selepas dah tahu tahap kritikal, baru kita dapat tahu macam mana nak kawal. Okey, kawal siapa nak kawal, bagaimana anda perlu kawal, mungkin bila nak perlu kawal. Contoh, kita dah tahu dalam produk ada besi, kan? Contohlah dalam produk tu berisiko ada besi. Daripada mana mungkin kita dapat, mungkin risikonya datang daripada mesin. Jadi bagaimana kita nak kawal? Apakah langkah kawalan kita? Itu adalah antara dalam prinsip 7 ni, 7 prinsip ini. Okey, dan establish corrective action, tindakan pembetulan. Tadi dah jumpa besi, apakah tindakan pembetulan? Contoh, kita dah jumpa besi, mestilah kita keluarkan. Ataupun dan juga kita kenal pasti. Kalau contoh daripada mesin, mungkin kita ada langkah-langkah untuk mengelakkan berlaku lagi. Itu adalah dalam prinsip 7 ni. Okey, itu baru besi. Sebenarnya ada banyak lagi hazard-hazard ataupun bahaya yang lain. Kemudian kita tengok juga yang keenam ni, prinsip keenam, dia pakai verifikasi untuk pastikan semua langkah-langkah yang kita dah buat ini adalah berkesan. Contohnya antara langkah verifikasi, banyak industri makanan untuk memastikan produk dia selamat, dia hantar pergi makmal, hantar pergi lab. Kan, untuk pastikan produk kita adalah selamat. Itu adalah lab, hantar pergi lab, dia adalah salah satu langkah verifikasi. Ataupun kita kalibrasikan mesin kita, contohnya kita ada oven untuk baking. Jadi oven tu kita ada kawal suhu. Adakah suhu tu betul? Jadi untuk memastikan suhu tu adalah betul, kita buat calibration, hantar kepada lab kalibrasi, makmal kalibrasi di luar untuk memastikan suhu yang digunakan itu adalah betul. Penting untuk memastikan suhu digunakan tu adalah betul kerana nak pastikan betul produk betul-betul masak. Kalau produk tak masak, kemungkinan ada bakteria pada produk. Itu adalah kepentingan kalibrasi. Salah satu kepentingan kalibrasi. Dia adalah salah satu langkah verifikasi. Okey, dan prinsip ketujuh adalah berkenaan dengan dokumentasi. Jadi kita sedia maklum, saya rasa bila ada pensijilan apa-apa pensijilan pun, walaupun kita bermula daripada mesti yang basic tadi tu, semua ada dokumentasi. GMP dan HACCP pun sama juga. Okey. Ini contoh lembaran analisis bahaya yang perlu kita ada bila ada pensijilan HACCP. Kalau dilihat di sini, bila kita ada pensijilan HACCP, kita akan ada satu panduan. Bila ada panduan, kita dapat tahu apa yang perlu kita buat, apa yang bila nak kena buat, siapa yang perlu kawal. Jadi kita ada satu pelan HACCP yang perlu kita jadikan sebagai panduan untuk mengawal sistem bahaya tadi. Okey, dan HACCP yang saya terangkan tadi, dia tidak berdiri sendiri. Jadi HACCP ni nak ada, anda perlu ada, syarikat perlu ada GMP dulu, amalan kilang yang baik dulu, baru dia boleh pastikan, baru dia boleh wujudkan sistem HACCP. Maknanya dia kena ada amalan penghilangan yang baik dulu, kilang perlu bersih dulu, baru kita boleh hasilkan produk yang selamat. Sebab tu dalam sistem, dalam pengurusan makanan ni, sebenarnya kita aplikasikan dua prinsip yang utama, iaitu hygiene dan safety. Food safety dan food hygiene, kebersihan dan juga keselamatan makanan. Okey, ini adalah sebenarnya nak menunjukkan hazard tu dia tidak berdiri sendiri. Dia ada GMP di bawahnya.
Okey, kita akan teruskan lagi kepada topik yang kedua. Yang ini penting juga, iaitu kepentingan pensijilan GMP dan juga HACCP kepada industri kecil dan sederhana di Malaysia. Apakah pentingnya pensijilan ini? Industri makanan, tadi saya kita dah refer kepada bahaya. Industri makanan perlu pastikan bahaya dikawal. Bahaya pada makanan yang kita hasilkan ataupun proses tadi dikawal. Jadi apakah cara untuk mengawal? Kita mewujudkan sistem pengurusan keselamatan makanan melalui sistem pensijilan. Apakah contoh-contoh isu kehadiran bahaya dalam produk? Kita tengok ada beberapa contoh yang saya boleh tunjukkan di sini. Antaranya yang ini adalah coklat. Sebab dia telah ditarik balik daripada pasaran oleh manufacturer dia ataupun pengeluar, iaitu syarikat Mars Coklat di Belanda. Sebab penarik balikan adalah ataupun kita panggil recall, withdrawal. Kita tarik balik produk daripada pasaran. Kita dah hantar, kita tarik balik produk daripada pasaran. Sebab penarik balikan adalah penemuan kepingan plastik. Maksudnya pelanggan jumpa plastik dalam coklat. Bila jumpa plastik dalam coklat, dia adalah bahaya. Dia adalah satu bahaya fizikal. Kalau kita termakan bahaya fizikal ni boleh menyebabkan kecederaan, ataupun contoh kalau selain tu plastik mungkin jumpa besi dalam produk. Itu pun adalah antara sebab perlu ditarik balik. Okay, selain itu adalah produk Skippy. Ini adalah mentega kacang pernah ditarik balik disebabkan dicemari oleh serpihan logam. Ini adalah bahaya pada makanan. Jadi sepatutnya bila kita dah ada sistem pengurusan ataupun sistem pensijilan GMP dan juga HACCP, produk tu tidak ada sebarang bahaya. Termasuklah tak adalah ada logam halus ataupun besi di dalam produk. Maknanya kita dapat menjaga produk kita, menjaga kualiti dan keselamatan produk. Okay, contoh lain yang saya kongsikan di sini adalah produk French soft ripened cheese. Yang ini sumber daripada US FDA. Jadi ada banyaklah antara produk-produk yang ini disebabkan sebab penarik balikan disebabkan oleh pencemaran oleh bakteria yang dipanggil Listeria monocytogenes. Jadi bakteria telah mencemarkan produk. Bila ada sistem pensijilan sepatutnya kita dah ada verifikasi, tadi langkah verifikasi kita dapat tahu produk tu tidak ada bakteria, baru kita keluarkan ke pasaran. Jadi kita dapat mengelakkan berlakunya penarik balikan. Okay, contoh lain saya rasa yang ini mungkin familiar, ditarik balik disebabkan ikan sardin jumpa cacing dalam ikan sardin. Berlaku juga di Malaysia, kita pernah tarik balik produk sardin disebabkan ada jumpa cacing. Itu adalah bahaya, dia ada dua bahaya di situ. Bahaya fizikal yang kita nampak cacing, satu lagi bahaya bakteria. Mungkin ada dalam cacing boleh menyebabkan penyakit kalau termakan kan. Dia adalah parasit. Jadi ini adalah antara kes-kes penarik balikan yang berlaku. Di Malaysia pun ada berlaku. Yang ini 2018 ini di Indonesia. Okay, dan juga ini adalah berlaku di Australia, New Zealand. Produk ini ditarik balik disebabkan jumpa bahan asing, benda asing, foreign matter. Dia ada jumpa fragments lah dekat dalam tu, jadi ditarik balik. Okay, jadi isu keselamatan makanan akan menyebabkan, kalau tengok tadi ada banyak isu-isu keselamatan tu akan menyebabkan produk tu ditarik balik daripada pasaran. Produk dah keluar nak kena tarik balik. Jadi ada banyaklah proses yang kita kena buat, termasuklah akan ada kos-kos yang meningkat. Kemudian produk tu dah rosak, kita sedia maklum produk tu memang dah rosak, tidak boleh digunakan. Maknanya akan ada bila kita dah tarik balik terpaksa pula dibuang selepas siasatan dilakukan lah. Kemudian mengurangkan keyakinan pelanggan kepada produk kita, kepada imej syarikat pun menjejaskan imej syarikat dan juga kenaikan kos. Okay, jadi apakah kelebihan mempunyai sistem pensijilan GMP dan HACCP? Antaranya adalah bila ada pensijilan GMP dan HACCP, susun atau premis akan lebih baik dan teratur. Sebenarnya kita akan nampak perbezaan antara syarikat yang mempunyai GMP dengan syarikat yang tidak ada GMP. Dia ada perbezaan dari segi susun atur, dari segi binaan bangunan, jenis binaan. Okay. Contoh dalam GMP kita tak boleh menggunakan pintu kayu. Pintu kayu tu ada bahaya, ada binaan dia tidak sesuai sebab dia boleh menyebabkan, dia mudah reput, boleh menyebabkan bila dia rosak, dia patah kan, ada ruang di mana makhluk perosak boleh masuk, jadi tidak sesuai. Dalam GMP kita tak boleh guna pintu berasaskan kayu, binaan. Kemudian
kebersihan dan penyelenggaraan premis dalam tahap yang terkawal. Bila ada pensijilan, anda akan ada satu jadual untuk bersihkan. Bersihkan, contoh kita nak bersihkan mesin bila, ataupun kita nak bersihkan lantai bila, shilling bila. Jadi kita ada satu jadual yang tetap untuk untuk anda ikut. Jadi lebih baiklah berbanding yang bila kita tidak ada jadual kebersihan. Okey, seterusnya mempunyai aliran kerja yang lebih lancar melalui pelaksanaan sistem SOP. Bila ada pensijilan, anda akan ada SOP ataupun kita panggil Standard Operating Procedure, atau ada yang panggil WI, Working Instruction. Kita ada banyak SOP, ada beberapa SOP yang perlu anda ikut untuk memastikan aliran kerja lebih lancar. Contoh kita ada nak menghasilkan produk, kita ada proses flow, carta aliran produk daripada bahan terima bahan mentah sampai produk hantar kepada pelanggan. Jadi itu adalah aliran kerja. Jadi bila kita ada SOP, lebih mudah untuk kita melaksanakan kerja dalam keadaan yang bersih dan selamat. Okey, seterusnya kelebihan lain adalah yang ini penting juga, iaitu kebersihan diri. Kebersihan diri dan amalan pekerja akan lebih baik. Mungkin pernah dengar juga ada beberapa kes-kes yang melibatkan pekerja, contohnya isu keselamatan makanan, ataupun mungkin ada juga pernah jumpa dalam produk jumpa rambut, menunjukkan mungkin pekerja berkemungkinan besar pekerja tidak memakai pakaian pelindung diri yang betul. Contoh pakai hairnet tetapi pakai penutup kepala hairnet tetapi nampak rambut. Jadi bila ada pensijilan, dia akan memastikan pekerja mengikut SOP, jaga kebersihan diri, jaga pakaian yang perlu dipakai, termasuk pakai mask. Sekarang ni time COVID kita perlu pakai mask lah. Dan kalau di industri makanan perlu pakai mask juga, pakai pakaian yang baik, bersih kan. Pakaian yang bersih tidak boleh dibawa keluar, hanya dipakai dalam premis sahaja. Itu adalah antara guideline yang ditetapkan di bawah GMP. Seterusnya, ini penting juga iaitu mewujudkan persekitaran premis dan penghasilan produk yang bersih dan selamat. Bila ada GMP dan HACCP, GMP lah khususnya kita bermula GMP kan. Jadi premis kita akan lebih bersih. Tidak ada makhluk perosak di kawasan premis. Makhluk perosak ni termasuklah lipas kan, lalat, tikus, kucing, burung dan anjing. Ada yang tanya kenapa kucing, burung dan anjing pun juga dikategorikan sebagai makhluk perosak, kerana dia boleh menyebabkan penyebaran penyakit kan. Jadi ataupun dia ada juga bulu, dia menyebabkan fizikal, pencemaran fizikal. Itu adalah kesan daripada kehadiran makhluk perosak. Jadi perlu pastikan tidak ada makhluk perosak dalam kawasan premis. Okey, seterusnya menguruskan pengurusan bahan mentah akan lebih teratur dan berkesan. Macam mana pengurusan ni lebih teratur? Kita akan ada rekod penerimaan bahan mentah. Bahan mentah yang diterima perlu cek dulu kan, perlu cek. Ataupun kalau let's say kita beli bahan mentah tersebut daripada supplier, pembekal, jadi kita perlu pastikan bahan mentah yang kita beli tu dalam kualiti yang baik. Jadi bila ada pensijilan ni kita akan mengawal sebenarnya. Kita akan lebih mengawal dengan lebih baik lagi setiap bahan mentah yang digunakan. Kemudian kita akan ada proses pemilihan pembekal. Tak adalah kita terima semua pembekal yang datang kepada kita. Kita perlu pilih dulu yang mana berkualiti dan yang boleh membekalkan bahan mentah yang berkualiti, termasuk bahan pembungkusan. Bahan pembungkusan yang kita gunakan juga perlu berkualiti yang baik. Tidak ada reaction lah kepada produk. Jadi kita perlu pastikan pembekal kita pun dapat membekalkan bahan pembungkus yang berkualiti. Dan satu lagi, ini adalah dari segi kesedaran pekerja. Sebenarnya bila ada sistem, pekerja akan lebih aware, akan lebih menyedari kepentingan kebersihan dan keselamatan makanan. Jadi bersama-sama dengan pekerja kita dapat mewujudkan persekitaran yang baik. Okey, seterusnya kelebihan ada pensijilan adalah dokumentasi dan rekod. Mungkin sebelumnya dokumentasi mungkin ada tetapi tak tahu dekat mana. Sistem pemfailan pun mungkin tidak teratur. Jadi bila ada GMP, dia ada satu SOP ataupun prosedur kawalan dokumen. Jadi kita akan tahu dokumen ni
bila dah buang, kita ada update dokumen lama kita perlu keluarkan, kita perlu dokumen yang baru, rekod yang diisi oleh pekerja adalah rekod yang baru dan kita perlu simpan rekod dalam masa yang ditetapkan. Dalam sistem GMP dan HACCP kita perlu simpan rekod at least lebih kurang shelf life product additional saya kongsi. Jadi kita simpan, contoh shelf life product adalah 3 tahun. Jadi jangka hayat produk adalah 3 tahun, kita kena simpanlah dokumentasi itu dalam masa 3 tahun dan ke atas. Kenapa? Penting untuk proses traceability. Jika berlaku apa-apa masalah kepada produk, kita dapat trace balik, kesan balik apakah masalah yang berlaku pada produk kita dengan adanya rekod yang, pengurusan rekod yang cekap dan pengurusan sistem pemfailan yang teratur. Okey. Dan seterusnya proses operasi yang terkawal melalui pematuhan SOP. Operasi kita akan lebih terkawal, proses kita akan lebih terkawal dan kita akan kurangkan lebihan produk. Sebenarnya kalau ada lebihan produk, kalau ada rework produk pun kita dapat trace balik. Kita dapat kesan balik. Kita guna rework ni untuk proses yang mana satu. Okey, dan satu lagi dari segi kualiti produk, yang ini penting sebab dia akan efek kepada produk finish produk kita. Jadi kualiti akan lebih teratur, akan lebih terkawal, teratur dan dijaga dengan lebih baik. Maknanya pelanggan akan dapat produk yang berkualiti baik dan selamat untuk dimakan. Ini kita menjual kepada pelanggan produk makanan perlulah selamat dan bersih. Okey, traceability tadi saya rasa yang ini kita dah terangkan beberapa kali tadi mengenai pengesanan produk. Jadi mungkin lebih jelaslah bila ada persijilan penting untuk mengesan balik produk. Dan bila contohlah berlaku juga penarik balikan produk. Jika berlaku penarik balikan produk dalam sistem GMP dan HACCP, anda akan ada satu prosedur yang lebih baik untuk menarik balik produk. Dia ada satu prosedur perlu sediakan walaupun belum berlaku. Jadi bila berlaku kita dah ada satu prosedur. Tapi hopefully tidak berlakulah sebab biasanya penarik balikan ni disebabkan oleh masalah keselamatan produk. Okey, satu lagi meningkatkan tahap kompetensi pekerja. Kompetensi ni adalah dari segi knowledge, dari segi experience dia, skill, kemahiran. Sekarang kita sangat penting dari segi kemahiran ni. Jadi bila ada persijilan sebenarnya kita dapat menaik taraf kompetensi pekerja tersebut melalui semua latihan yang diberikan. Sebenarnya dalam GMP dan HACCP latihan tu bukanlah terhad kepada GMP dan HACCP sahaja. Dia ada banyak lagi latihan-latihan yang perlu diikuti oleh pekerja, termasuk contoh dari segi kalibrasi. Latihan tu tidak semestinya latihan daripada pihak luar, latihan daripada pihak dalam pun dikategorikan sebagai latihan juga. Jadi dapat meningkatkan tahap kompetensi pekerja. Okey, sedikit lagi mengenai kelebihan ini. Jadi bila ada sistem pensijilan, anda akan lebih dapat mengawal aduan yang diberikan, aduan yang ada komplain daripada pelanggan, kita dapat kawal. Kita dapat trace balik. Sebenarnya komplain tu kita dapat menambah baik produk juga dan kita dapat feedback dengan lebih baik. Okey, dari segi pasaran pula, apakah kelebihannya? Meluaskan pasaran produk terutamanya untuk tujuan ekspor. Bila kita nak ekspor produk, bila ada persijilan GMP dan HACCP daripada badan persijilan yang diakreditasikan di bawah Jabatan Standard Malaysia, akan lebih mudah. Dia lebih cepat proses dia. Okey. Seterusnya dapat meningkatkan keyakinan pengguna. Jadi produk kita bila dah ada tu, kita akan ada logo GMP dan HACCP certified. Jadi orang akan nampak produk kita akan lebih menonjollah, lebih yakin beli produk daripada produk yang lain yang tanpa logo GMP dan juga HACCP. Sekarang pengguna pun lebih alert mengenai produk-produk, dah tengok kepada label untuk tengok produk yang selamat untuk dimakan. Okey, kita dah habis dah, kita tengok kepada kesimpulannya. Jadi sebagai kesimpulan, kita dah tengok tadi banyak kelebihan-kelebihan yang akan PKS ataupun industri dapat daripada sistem pensijilan GMP. Termasuklah dia membolehkan industri kecil dan sederhana untuk tembusi pasaran yang lebih luas, terutamanya untuk tujuan ekspor, dan juga membolehkan industri PKS bersaing dan setaraf dengan produk antarabangsa sebab kita dah ada logo GMP dan HACCP di sana. Okay, sistem pensijilan juga akan membolehkan syarikat untuk menghasilkan produk yang bersih, selamat dan bebas daripada sebarang bahaya dan semestinya dia berkualiti yang baik. Okey, dan seterusnya sistem ini mewujudkan persekitaran yang bersih dan selamat.
premis kita akan lebih bersih, selamat, sesuai untuk penghasilan produk makanan. Berbeza dengan premis yang tidak mempunyai sebarang sistem pengurusan keselamatan makanan ataupun yang tidak ada sistem pensijilan. Sistem pensijilan JMP dan HACCP juga membolehkan syarikat PKS meningkatkan tahap kesedaran pekerja berkaitan dengan kebersihan dan keselamatan produk dan melahirkan pekerja yang berkemahiran dan kompeten. Kompeten sekarang kita nak lahirkan individu yang berkemahiran tinggi kan. Jadi bila ada sistem-sistem pensijilan ni, pekerja akan individu yang berkemahiran tinggi ni akan lebih dilahirkan lah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Saya harap jelas mengenai kelebihan pensijilan GMP dan juga HACCP. Okey, terima kasih. Saya pulangkan semula kepada Encik Nizam. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, satu taklimat yang cukup menarik pada kami. Okey, nak tanya pada Puan Nurul, dari sudut perundangan, saya ingin menarik perhatian Puan berkaitan dengan amalan pensijilan itu sendiri. Dari sudut perundangan, sekiranya terdapat sebarang perlanggaran kepada pensijilan HACCP maupun JMP, apakah risiko yang bakal dihadapi oleh syarikat? Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Nizam. Mungkin saya ulang balik soalan tu supaya mungkin lebih jelas lah. Mungkin supaya saya tidak tersalah lah kan. Maksudnya jika ada pelanggaran dari segi undang-undang ke? Dari segi undang-undang di Malaysia, betul? Ya, saya. Okey. Jika ada pelanggaran dari segi akta dan peraturan di Malaysia, sebenarnya dia akan menjejaskan pensijilan kita, sebab bila ada proses pensijilan, proses audit tu akan memastikan syarikat dia mematuhi juga akta dan juga peraturan yang ada di negara kita lah, termasuknya di Malaysia. Jadi kalau tidak mematuhi, akan ada tindakan pembetulan yang perlu dibuat supaya syarikat dapat juga comply dengan peraturan yang ada di Malaysia. Supaya kita tidak sampai supaya syarikat tidak sampai kena tindakan lah daripada akta tersebut. Tidak kena tindakan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi pihak sinergi, ataupun pihak badan pensijilan ni akan membantu mengawal syarikat supaya tidak melanggar akta tersebut, akta dan peraturan tersebut. Ini bermaksud adakah saya mempunyai soalan, Cik Nizam? Okey, Puan Nurul. Okey, saya tertarik dengan komen Puan tadi. Okey, adakah ini bermaksud syarikat walaupun dia telah memiliki pensijilan HACCP, HACCP maupun JMP tadi tu, dia masih lagi berisiko untuk ditarik balik dia punya pensijilan? Mungkin boleh komen? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Sistem pensijilan dia memerlukan komitmen daripada syarikat. Okay, dia dah ada dokumentasi dan pihak audit, pihak badan pensijilan dia akan audit untuk memastikan dokumentasi tu ada, dan dia perlu memastikan pelaksanaan tu dilaksanakan secara berkesan dan secara berterusan. Kalau dokumentasi, walaupun dia dah ada sistem pensijilan, tapi dia tidak mematuhi, maksudnya dia tidak ikut apa dokumentasi yang telah diberi, yang telah ada, tidak melaksanakan secara berterusan, dia tetap akan kena tindakan. Dia tetap akan kena tindakanlah dari segi pelanggaran akta. Jadi dia kena mengikutlah pada guideline, pada keperluan yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih Puan Nurul. Kita cuba tanya dengan kita cuba dapatkan komen daripada ni pendengar sekiranya ada. Okey, Cik Muhammad Rozlan, terima kasih. Cik Khairi Anwar, terima kasih join. Okey, saya ingin menarik perhatian pada ni pada Encik Osai. Ada sedikit kesalahfahaman daripada kalangan pengusaha PKS di luar sana yang melihat Synergy Certification ni sebagai sebuah syarikat juru perunding pensijilan semata-mata atau konsultan. Mungkin Cik Os boleh komen? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cik Hairul. Sebenarnya memang tak sama lah sebenarnya. Kita Synergy Certification ni adalah bukan konsultansi. Okay. Kita ni adalah badan pensijilan yang maksudnya kita yang meng-approve sistem itu, yang kita adalah
badan persijilan yang kita mengiktirafkan untuk sistem tu apabila diaudit. Maksudnya kita tak boleh buat konsultasi. Konsultasi ni kalau ikut NIMA Malaysia Standard tu atau international tu, CB body tidak boleh terlibat dalam konsultasi. Maksudnya kita ni adalah badan persijilan. Contohnya kalau kita buat sinergi ni baru berumur 6 tahun di Malaysia ni jadi kalau nak ikutkan kita ni macam sirim lah, macam sirim. Exactly macam sirim lah, macam sirim. Kalau sirim orang biasa dengar kan, jadi macam sirim. Ya. Tapi sirim is a agency development, jadi kita ni sama, kita boleh keluarkan sijil dan kita juga boleh that program kita dah ada lah dalam maksudnya kita diakreditasikan oleh Malaysia Standard. Okay. Maksudnya tidak bersalahan lah bagi pengusaha PKS di luar sekiranya ingin mendapat khidmat nasihat perniagaan. Kalau dari segi awareness tu untuk indirectly tak boleh, tetapi dari segi public maksudnya kita boleh bagi buat public untuk training awareness, kita boleh buat awareness. Dari segi consultancy kita tak boleh buat lah synergy certification. Jadi dia akan jadi bias sebab kita akan audit. Yang kita audit pun melalui synergy dan synergy mempunyai panel-panel untuk membuat untuk buat analyze that sesuatu company tu boleh atau tidak, layak atau tidak dia dapat sijil HACCP selepas dia audit. Okey, maklum. Okey, kembali pada Puan Nurul. Seperti yang mungkin disampaikan tadi, dia ada kesan langsung kepada proses pembuatan makanan dari segi persekitaran makanan. Jadi apa cadangan daripada Puan sekiranya syarikat ingin melaksanakan sesuatu penambahbaikan pada syarikat mereka masing-masing, adakah mereka perlu cukup memadai dengan diorang merancang sendiri ataupun diorang perlu dapat khidmat nasihat? Mungkin terus ke synergy certification. Okey, dari segi pilihan lah macam mana kita nak melaksanakan sistem persijilan. Jadi sebenarnya syarikat dia ada pilihan sama ada jika ada person in charge yang boleh mewujudkan sistem tersebut, dia boleh menghadiri latihan berkenaan dengan persijilan. Jika tidak, dia perlu mendapatkan sistem ataupun kita panggil perundingan konsultansi supaya sistem tu dapat diwujudkan dari segi dokumentasi dan juga dapat dilaksanakan supaya dapat diaudit oleh pihak badan persijilan mengikut garis panduan yang disediakan iaitu Malaysia Standard. Okay, jadi dia ada, sebenarnya syarikat ni ada dua pilihan iaitu sama ada nak buat sendiri ataupun dapatkan perundingan. Dapatkan khidmat konsultansi. Khidmat konsultansi sebenarnya untuk membantu syarikat untuk mencapai semua garis panduan ataupun keperluan persijilan. Okey. Okey, terima kasih Puan Nurul. Okey, saya ingin tarik perhatian Encik Os dan Puan Nurul. Kita ada satu komen daripada pendengar ni, Encik Badri Jaafar. Okey, jika syarikat saya telah mendapat logi nombor dari JPV, ia juga bermakna syarikat saya telah memenuhi HACCP dan GMP. Adakah standard JPV sama dengan cert body yang lain? Mungkin Puan Nurul atau Encik Os nak komen? Silakan. Nurul. Okey, saya okay. Untuk persijilan, dari segi persijilan, betul JPV dia ada persijilan sendiri, HACCP dan GMP dia ada persijilan sendiri. Dan berkemungkinan sebenarnya guideline atau garis panduan ni ada yang lebih kurang sama sebab kita nak mewujudkan satu kilang ataupun industri yang bersih dan selamat lah. Produk tu pun bila sampai kepada pengguna adalah selamat. Jadi mungkin ada overlap, requirement yang overlap. Tetapi dari segi logo ataupun persijilan tu dia adalah berbeza. Sijil kita adalah berbeza. GMP berbeza, HACCP berbeza dan JPV pun ada mungkin taraf persijilan yang berbeza. Okay, cuma mungkinlah dari segi mungkin daripada Encik Badri tadi, dia punya requirement tu mungkin akan lebih kurang sama.
Tapi dari segi pencapaian, mungkin sedikit saya tambah, mungkin bila dia dah ada JPV tu, dia dah sistem mungkin dah ada, dokumentasi mungkin dah ada. Jadi bila dia nak mohon GMP, HACCP mungkin lebih mudah sebab dia dah ada sistem tersebut. Okey. Okey, terima kasih Puan. Okey, saya ingin mungkin menambah sedikit berkaitan dengan topik kita pada petang ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sedar atau tidak, kita sebenarnya terdapat pembiayaan oleh pihak kerajaan khususnya bagi syarikat-syarikat yang ingin menambah baik pensijilan di syarikat masing-masing. Jadi ada pembiayaan untuk pensijilan, untuk mendapatkan persijilan itu sendiri, yang mana untuk mendapatkan persijilan dia ada proses-proses tertentu kan. Jadi yang ini dia bergantung pada usahawan tu, sama ada dia kena explore, betul dia kena explore pembiayaan yang ditawarkan oleh kerajaan di luar, sama ada melalui pelbagai agensi lah. Jadi mungkin sebelum kita tamatkan sesi ni, mungkin Cik Os ada nak tambah sesuatu? Okey, sebelum ni saya kiranya di luar sana di pihak industri memerlukan perkhidmatan untuk di certified, untuk persijilan, untuk HACCP atau JMP ataupun ISO 22000 daripada bidang F&B, food and beverage, ataupun ISO 9001, 14000, mungkin boleh menghubungi kami. Mungkin Nadia boleh slide. Ini nombor telefon saya ada tertera, tu nombor handphone saya direct, dan kita ada juga team di Cyberjaya. Kita je ada nombor telefon di HQ di Permas Jaya. Itu kita punya website, boleh go through kita punya website, and then boleh go through kita punya FB dan juga kita punya Instagram lah. InsyaAllah kami Synergy Certification ni kita akan berusaha untuk membantu, membantu bukan maksudnya membantu dari segi recognize untuk persijilan ini. Kita punya sama taraf dengan international, dan HACCP ni kalau kita fikirkan untuk industri, kalau di industri hendak bawa barang tu keluar negara tu dah jadi satu mandatory dan jadi wajib untuk ada HACCP sebelum bahan makanan itu dikeluar. Mungkin orang kata halal dah boleh keluar, tapi ada sampai limitation. Halal pun bila kalau kita contoh kita nak hantar Singapura pun requirement adalah HACCP untuk sebelum kita dapat ekspor barang makanan kita keluar negara, seperti Jepun juga, Korea, Taiwan. Kebanyakannya adalah minimum requirement diorang selain daripada halal, dan HACCP tu requirement paling sangat penting. Jadi industri kalau memikirkan untuk expand the business, saya rasa plan it, rancangkan yang sebaik mungkin ke mana ke arah company itu untuk membawa produk itu produk anda sendiri dengan cara yang betul supaya bersistematik. Tadi Puan Nurul ada bagi segitiga diagram tu. Itulah sebenarnya, lepas ada mesti ada halal ada JMP, lepas halal ada JMP. That's elemen yang sepatutnya di plan, dirancang dengan baik mungkin. And then standard, standard boleh dibeli dengan dekat Sirim, you boleh website, you boleh beli standard tu, baca requirement standard tu baru berapa ringgit saja. You beli standard tu, you baca dulu, you training dulu, you tengok apa yang boleh buat. Sama ada kalau you perlukan konsultasi, you kena hire konsultasi. Kalau you have the technical people di dalam tu yang ada food tech, yang ada background, banyak kita punya player, kita punya student kita yang dalam food industry yang dah ada dekat tu, yang faham dari segi elemen itu, kita boleh panggil diorang bekerja dengan kita punya dalam kita punya organisasi, supaya organisasi kita tu boleh melaksanakan tata cara ataupun elemen-elemen yang dalam HACCP JMP tu dengan lebih teratur dan memudahkan organisasi. Kalau anda ingin dapat perkhidmatan kami, boleh hubungi kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Okey, Cik Aaron. Okey, terima kasih Encik Os. Okey. Sekali lagi saya bagi pihak SME Corp Malaysia ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Os Mirizan selaku pengarah urusan Synergy Certification Sdn Bhd, dan juga terima kasih hingga kepada Puan Nurul Nadia binti Muhammad selaku Ketua Audit Synergy Certification Sdn Bhd atas taklimat yang itu menarik tadi. Jadi sekali lagi kepada sesiapa pendengar, usahawan, pengusaha perniagaan PKS khususnya di luar sana yang berminat untuk mendapatkan khidmat nasihat ataupun keterangan lebih lanjut berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Synergy Certification, boleh berhubung dengan pihak mereka seperti mana nombor yang tertera tadi. Jadi saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk terus layari platform FB Live SME Corp Malaysia kami untuk pelbagai lagi sesi-sesi Pocket Talk yang akan diadakan selepas ini. Jadi sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.